Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini cikgu nak ulang semula chapter 7, part journal. So ini yang kita dah buat sebelum ni. Okay, hari ni kita tak tengok ini, tapi kita nak tengok daripada jawapan-jawapan yang telah kita dapat dalam part 2 hari tu, bagaimana kita nak sediakan journal. Dalam kelas sebelum ni, cikgu dah ceritakan tentang journal menggunakan gambar rajah ini. So, bagaimana kos bergerak daripada pembelian bahan mentah sehinggalah bahan mentah tersebut dimasukkan ke dalam work in process. Bagaimana nak merekod cost of direct labour, cost of applied overhead, kemudian kos barang-barang yang telah berjaya disiapkan, masukkan ke dalam inventory of finished good. Kemudian selagi dia tidak dijual, dia akan berada dalam finished good. Bila dia telah terjual, dia akan menjadi cost of goods sold. Pada masa yang sama, credit inventory of finished good ni, kita akan menerima tunai. Kemudian, chapter 5, kamu juga perlu pandai menyediakan journal overhead, to record over applied overhead and to record under applied overhead, selain daripada to record actual overhead. Okey, ini semua kita dah tengok dalam kelas. Okey, hari ni, cikgu cuma nak ulang semula sahaja, tapi dalam bentuk nak menjawab soalan yang ke-8 berdasarkan jawapan yang dah sedia ada. Okey, ini jawapan yang kita dah sediakan sebelum ni. Untuk menyediakan journal, kita tidak memerlukan maklumat-maklumat bagi setiap job. Kita cuma perlukan maklumat total sahaja. Total direct material, total direct labor, total applied overhead dan total keseluruhan. Okey, lepas tu cikgu sediakan sedikit kawasan untuk kita menyediakan jawapan. Maklumat-maklumat ni kita masih perlukan untuk buat journal. Maklumat-maklumat lain ni dah tidak diperlukan. Kalau you rasa crowded sangat, penuh skrin ni, terlalu penuh, tak tahu nak fokus kat mana, you boleh ikut pointer yang cikgu tunjukkan. Okey, ini jawapan yang dah sedia ada. Macam mana kita nak sediakan journal? Journal yang pertama, pastikan tarikh dia tulis 31st January 2016. Kemudian total setiap kos ni, direct material, direct labor dan juga applied overhead, kita akan buat masuk ke dalam work in process. Debit inventory of work in process, pastikan ada perkataan inventory. Inventory work in process yang didebitkan total dia adalah 195,000. 195,000, di mana 195,000 tersebut terdiri daripada bahan mentah, buruh langsung dan juga overhead. Bahan mentah kita akan kreditkan inventory of raw material sebanyak 62,000. Untuk buruh langsung, kalaulah buruh langsung tersebut telah dibayar, kita akan kreditkan cash. Tapi kalau soalan tak mention apa-apa ataupun dia masih belum dibayar, kita boleh menggunakan wages payable 76,000. Dan satu lagi kita akan kreditkan overhead. Overhead ini adalah overhead yang applied sebanyak 57,000. Semua kita ambil total sahaja to record current cost. Okay, next. Apa lagi yang perlu direkod dalam ni? Yang mana yang dah siap, dia bukan lagi berada dalam inventory work in process, kita kena kreditkan inventory work in process. So next kita akan record yang dah siap. Ini dah siap, ada dua produk yang dah siap, 74,500 plus dengan 59,000. So macam mana kita nak record dia? Kreditkan inventory work in process sebanyak 133. Mana datangnya 133,500 ni? 74,500 tambahkan dengan 59,500. Okey, 74,500 dan 59 tu sebenarnya adalah sebahagian daripada 195,000 ni. Okey, lepas tu to record cost of finished good. So dalam ni kamu kena ingat, dalam ni ada dua job yang berada dalam inventory of finished good sebab dia dah siap. Next, kita akan record yang mana yang telah terjual, yang sold. Yang mana yang telah terjual, dia bukan lagi inventory of finished good. Kita kena kreditkan inventory of finished good ni. So, macam mana nak record dia? Credit inventory of finished good 74,500. Kalaulah semuanya telah terjual. Job satu ni semua kita dah jual. So, kita akan kreditkan inventory of finished good 74,500. Tapi soalan kata 50% daripada job 101 telah terjual. So, 50% je lah yang akan dikreditkan. Dan kita akan debitkan cost of goods sold. Ingat setiap kali kita merekod kredit inventory of finished good, kita akan terima tunai. Kita kreditkan inventory of finished good, inventory barang siap kita telah keluar kepada customer, dan pada masa yang sama kita akan dapat aset sama ada dalam bentuk cash ataupun account receivable. Tunai yang kita dapat ini, dia mestilah melebihi daripada nilai kos, barulah kita ada untung. So soalan akan bagi maklumat berkaitan dengan markup.
kos untuk menyiapkan produk tersebut adalah 74,500. Kita akan markup 60%. So, kita akan jual pada nilai 119,200. Ini adalah tunai yang kita sepatutnya terima. Sama ada kita terima tunai ataupun hutang, account receivable. So, kesimpulannya kita ada 3 sahaja jurnal dekat sini. Yang pertama, jurnal untuk merekod inventory work in process, current cost yang terlibat yang ujung ni. Yang kedua, yang mana-mana yang dah siap, dia bukan lagi work in process, kredit ke work in process. Debit dia apa? Inventory of finished good. Dan yang ketiga, mana-mana yang telah dijual, dia bukan lagi inventory of finished good. Kita kena kreditkan inventory of finished good yang telah terjual. Debit dia apa? Cost of goods sold. Pada masa yang sama, rekod penerimaan tunai. Okey. Next, apa lagi jurnal yang perlu kita tahu? Okey, ini adalah chapter 5. Selain daripada jurnal-jurnal ni, kamu juga kena tahu macam mana nak merekod actual overhead. Nak merekod actual overhead, soalan akan bagi maklumat berkaitan dengan actual overhead. So, ini adalah maklumat actual total overhead cost adalah 66,000. Was paid in cash. Okey, soalan ni mudah sebab semuanya dibayar secara tunai. Tidak ada depreciation, tidak ada belanja-belanja yang tidak melibatkan tunai. So, semuanya telah dibayar secara tunai, kita cuma kreditkan tunai. Tapi, kalau overhead tersebut masih belum dibuat bayaran, kita akan kreditkan payable, sama ada salary payable, maintenance payable, utility payable dan sebagainya. Debit dia adalah overhead. Overhead yang didebitkan ini adalah overhead yang sebenar. To record actual overhead. Okey, kita dah record actual overhead 66,000. Macam mana kita nak record apply overhead? Apply overhead sebenarnya telah direkod. Macam mana nak record apply overhead? Credit overhead 57,000. Debit work in process 195 telah direkod bersama-sama dengan current cost yang lain. Next, macam mana nak record? Under apply overhead. So, kita akan record ketiga-tiga overhead tersebut. Overhead ini ada apply overhead, ada actual overhead, ada under apply overhead. Ketiga-tiga ataupun kesemua overhead tersebut akan direkod dalam satu account saja, iaitu account overhead. Kita tidak ada account apply overhead, tidak ada account actual overhead, tidak ada account under apply overhead. So, dalam jurnal tidak boleh ada perkataan under apply, actual dan apply ni. Cuma perkataan overhead sahaja. Kalau kamu nak tulis juga under apply ataupun ni, kamu kena tulis dalam kurungan dekat ujung ataupun kamu kena dashkan. Sebab dia bukan nama jurnal. Okey, nak rekodkan under apply overhead, bila kita terkurang serap overhead, kita akan laraskan cost of goods sold. Bukan laraskan overhead, laraskan cost of goods sold. So, kalau kita relatekan dengan chapter 9, chapter marginal and absorption costing, kita akan buat adjustment kepada cost of goods sold. Setiap kali berlaku under apply overhead, cost of goods sold perlu ditambah semula. Kita under apply, ditambah. Macam mana nak tambah cost of goods sold? Debit cost of goods sold. So, cost of goods sold akan bertambah. Credit overhead. Begitu juga dengan over apply overhead. Bila berlaku over apply overhead, overhead telah terlebih serap. Bila terlebih serap, cost of goods sold perlu dikreditkan, perlu dikurangkan. So, kita akan dapat adjusted cost of goods sold. Dan chapter 9, adjusted cost of goods sold tu kena kurangkan sebanyak overhead yang terlebih serap. To record over applied overhead. Okey, satu lagi jurnal yang terakhir yang tidak ada dalam soalan ni tetapi boleh ditanya adalah berkaitan dengan pembelian bahan mentah. So, sekiranya maklumat soalan bagi maklumat berkaitan dengan pembelian bahan mentah, artinya pembelian bahan mentah juga perlu direkod. Debitkan inventory of raw material, kreditkan cash kalau kita membuat pembayaran secara tunai, dan account payable kalaulah pembelian bahan mentah tersebut dibuat secara kredit. To record purchase of raw material. So, ini sahaja jurnal untuk chapter 7 dan ini adalah jurnal untuk chapter 5. Termasuk apply overhead pun chapter 5 sebenarnya, tapi dia related dengan chapter 7.